Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Fahar. Ahli kumpulan saya Amirul Aizat, Sofiatin, Ruhaida dan Nabila. Jadi kami akan membentangkan skill presentation yang efektif. Okey, apa itu dinamakan presentation ataupun persembahan? Okay, sebuah presentation ni adalah proses menyampaikan topik pada khalayak. Ini biasanya sebuah demonstrasi pengenalan kuliah ataupun pidato yang dimaksudkan untuk memberitahu, meyakinkan, memberi inspirasi, memotivasi atau untuk membina kehendak mengemukakan idea untuk produk baru. Jadi terdapat beberapa cara untuk menyampaikan persembahan yang berkesan dalam bahagian audiens ataupun penonton. Okey, pertama sekali kita perlu mengetahui seperti apa mereka ni, iaitu kita kena mengkaji fikiran seharian dalam hidup mereka. Kita perlu gariskan bagaimana hari-hari diorang, supaya kita dapat membantu mereka memahami kehidupan dari perspektif mereka. Okey, seterusnya mengapa mereka ada di sini. Apa yang mereka fikir mereka akan keluar daripada presentation ini. Adakah mereka peserta atau peserta wajib, dan serlahkan apa yang ada di dalamnya untuk mereka, iaitu kita memberi penerangan kepada mereka mengenai presentation ini. Dan yang terakhir, apa yang kita sebagai presenter mahu mereka lakukan. Okey, apa bahagian mereka dalam rancangan persembahan kita. Pastikan ada tindakan yang jelas untuk diambil oleh para audiens. Seterusnya, Okey, sekarang saya akan memberikan beberapa tip untuk menjadikan presentation lebih berkesan. Yang pertama adalah dari segi untuk meningkatkan confidence level. Untuk meningkatkan confidence level, seorang presenter perlulah membuat ulang kaji secara detail tentang topik yang akan disampaikan. So, dia tidak akan gagap dan presentation akan menjadi lebih lancar. Yang kedua adalah dari segi penampilan. Dari segi penampilan, presenter perlulah memakai pakaian yang bersesuaian untuk menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga adalah dari segi penggunaan gaya bahasa, intonasi dan juga body language. Presenter perlulah bijak dalam mengolah ketiga-tiga elemen ini dalam memainkan emosi audiens supaya audiens tidak akan mudah rasa bosan. Dan yang keempat adalah yang sangat penting, iaitu presenter perlulah bijak membuat hubungan dengan audiens. Bagaimana nak membuat hubungan dengan audiens adalah dengan eye contact, iaitu untuk menghasilkan hubungan dua hala yang akan memudahkan audiens memahami apa yang cuba kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Tips seterusnya yang anda boleh praktikkan untuk memastikan pembentangan anda lakukan dapat disampaikan dan dipahami dengan jelas oleh audiens ialah membuat latihan. Ramai yang gagal membuat pembentangan yang baik adalah kerana tidak melakukan latihan. Ayat klise seperti perfect make perfect sebenarnya sesuatu yang sangat berkuasa. Mana-mana aktiviti yang didatangkan dengan latihan yang berterusan mampu memberikan outcome yang lebih sempurna. Pembentangan yang tergesa-gesa selalunya akan berakhir dengan ucapan yang membosankan dan mesej yang cuba disampaikan tidak akan jelas kepada audiens yang mendengar. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai kepentingan kemahiran pembentangan. Antara kepentingan kemahiran pembentangan adalah medium yang akan kita gunakan untuk pembentangan. Antara medium yang kita boleh gunakan adalah slide PowerPoint, kad kertas majung, kad manila dan sebagainya. Selain itu, kita perlu mempersembahkan ayat yang ringkas dan padat. Seperti yang kita lihat, pakar-pakar speaker di luar sana, mereka hanya menggunakan gambar dan ayat yang ringkas saja. Mereka tidak membuat karangan yang terlalu berserabut dengan ayat. Kita perlu menggunakan kreativiti kita sendiri untuk menghighlightkan isi-isi penting. Seterusnya, penerangan tersebut datang daripada kita sendiri. Jika kita
meletakkan penerangan pada slide, audiens akan lebih menarik untuk membaca slide daripada mendengar penerangan pada kita sendiri. Assalamualaikum, nama saya Amirul Aizat bin Azman. Saya ingin menerangkan isi seterusnya tentang kepentingan kemahiran pembentangan, iaitu mengenai suasana bersekitaran tempat anda untuk menyampaikan maklumat. Perkara ini dapat mengatasi ketakutan anda sekiranya anda dapat melihat terlebih dahulu suasana di tempat tersebut. Antaranya adalah seperti melihat ukuran penonton, jangkauan umur, jantina dan adakah penonton tertawan ataupun mereka berada di situ oleh kerana minat sahaja. Oleh itu, kepentingan kemahiran pembentangan ini wajar dititik beratkan dalam kalangan pelajar, di mana ia juga penting apabila mereka telah masuk ke alam pekerjaan. Kebanyakan majikan masa kini memerlukan pekerja yang bukan saja memiliki kemahiran teknikal tetapi memerlukan juga kemahiran pembentangan untuk meningkatkan produktiviti syarikat dan berdaya saing. Pelajar yang mempunyai kemahiran pembentangan tersebut akan dapat menyesuaikan diri dengan semua jenis pekerjaan dan bersifat serba boleh. Oleh itu, usaha untuk menerapkan kemahiran pembentangan dan bijak dalam perundingan perlulah diperluaskan di institusi pengajian agar pelajar lebih bersedia memasuki dunia yang akan datang. Begitulah berakhirnya pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye.